Assalamualaikum guys, welcome back. Video aku sebelum ni, aku ada share dengan korang luahan dari para peserta yang pergi join satu perhimpunan solidariti untuk saudara-saudara kita yang berada dekat Palestin. Ramai juga sebenarnya yang menyuarakan perasaan tak puas hati diorang sebab seolah-olah penganjur ni macam tak pernah buat perhimpunan macam ni. Ada yang komplain pasal peraturan yang tak masuk akal dan ada juga yang kritik pasal MC yang dikatakan biadab sewaktu perhimpunan tersebut. Kami agak kecewa dengan beberapa individu di belah sana yang berperangai seperti Zainis. Kenapa? Ya? Benda yang paling aku rasa tak boleh belah ialah bila kata ada yang dakwa pihak penganjur tak benarkan laungan Allahu Akbar dilaungkan oleh para peserta. Takkan sebab takut jadikan ada pula yang melecur dekat atas pentas tu nanti. Macam tu ke? Apapun, lepas viral video-video pasal perhimpunan tu dan juga ada keluhan daripada peserta yang hadir dekat perhimpunan tu, pengerusi Viva Palestina Malaysia iaitu Dr. Musa ada keluarkan statement berkenaan dengan hal ni. Pertamanya, Dr. Musa nafikan yang dia ada panggil peserta ni sebagai Jonis. Kata dia, ekoran dari itu pengerusi VPM iaitu Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin kemudian tampil menjelaskan isu berkenaan. Menurut beliau, tindakan menunjukkan plakat gambar mempamerkan wajah pemimpin terbabit sebagai satu provokasi. Sepanduk nyatan dianggap sebagai provokasi oleh pasukan keselamatan saya. Saya minta lelaki yang memegang sepanduk itu menurunkan dan jika enggan berbuat demikian, dia pergilah buat himpunan sendiri. Sepanduk tidak menggambarkan adab dalam Viva Palestina Malaysia di mana kita mempertahankan etika standard meskipun ketika emosi meningkat, katanya. Saya tak kata dia Jonis. Saya kata kita tak sepatutnya ke tahap Jonis. Kami agak kecewa dengan beberapa individu di belah sana yang berperangai seperti Zainis. Kenapa? Ya? Kita adalah ahli syurga. Kita adalah orang Islam dengan adab yang tinggi yang diajar oleh Rasul. Nabi ditindas. Namun, baginda mengekalkan bahasa, sikap dan kesopanan. Aku boleh terima penjelasan dia dalam 15% je. Sebabnya, dengan mangkuk ni, kita tak boleh nak cakap dengan diorang pasal etika. Sebab diorang tak faham apa itu etika. Kalau Jonis ni, dia faham pasal etika. Kenapa diorang pergi sembuh hospital dekat Giza tu hari tu? Kita pergi belakang sikit lagi. Kenapa Jonis, dia boleh bagi amaran yang dia akan sembuh kawasan penempatan Giza tu. Tapi, bila kata penduduk Giza tu, dia keluar daripada kawasan tu untuk pergi dekat tempat yang selamat, ada pula yang hilang nyawa sebabnya Jonis ni pergi serang diorang. Kita belakang sikit lagi. Mana etika bila kata dah ada gencatan senjata yang mana dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak tapi kemudian dimungkiri, dikhianati oleh golongan Jonis ni dan mereka sambung balik perangai setan diorang tu. Mana etika? Kenapa kita nak bercakap tentang etika dengan orang macam ni? That was just a cut telling the truth. It's not a provocation, but it's a reality. Dr. Musa ni juga ada jawab isu berkenaan dengan larangan untuk melaungkan azan. Kata dia, dalam pada itu beliau turut menafikan dakwaan melarang peserta himpunan melaungkan Allahu Akbar selain menjelaskan himpunan dianjurkan itu untuk menarik masyarakat daripada pelbagai latar belakang. Kami telah membuat kenyataan rasmi bahawa himpunan ini untuk masyarakat berbilang kaum dan bangsa, agama. Kami mahu semua orang terlibat. Jika anda melaungkan takbir, maka anda mengasingkan masyarakat bukan Islam dalam khalayak ramai itu. Peserta yang berkeras melaungkan takbir adalah mereka yang konservatif dan ekstremis. Saya rasa mereka datang dari latar belakang konservatif di mana Perang Palace Istiqlal dianggap sebagai semuanya mengenai umat Islam dan Yahud. Saya tak sebut tentang menghentikan laungan takbir. Ia perhimpunan sangat jelas dari awal. Mereka fikir mereka boleh melaungkan keislaman mereka, tapi VPM menghormati kumpulan agama lain. Masalahnya, baru kejap tadi dia claim diri dia sebagai ahli syurga. Agak menakjubkan bila kata ahli syurga anggap yang laungan takbir tu sebagai satu perkara yang sangat ekstrim, konservatif dan laungan takbir tu mengasingkan umat Islam dengan mereka yang bukan Islam. Sedangkan secara asasnya, aku ulang, secara asasnya, laungan takbir itu menyatukan kita semua. Malah, ini salah satu cara yang terbaik untuk tunjukkan makna sebenar takbir tu kepada non-Muslim dan mungkin bila kata diorang terdengar laungan ni, diorang terbuka hati untuk memahami dan juga menerima Islam. Sebab apa? Sebab laungan keamanan yang dibawa oleh perhimpunan pakcik ni.
Dengan laungan lembut macam tu, dekat mana yang ekstrim? Pakcik duduk mana sebenarnya? Kalau kata pakcik duduk sekeliling dengan golongan Yahud, memang diorang akan rasa yang laungan takbir ni mengasingkan dan juga kolot. Saya rasa sekarang ni pakcik yang kolot sebab pakcik anggap yang kami semua ni, rakyat Malaysia ni tak tahu yang isu Palace dan juga East Degil ni bukan pasal agama. Bukan pasal Muslim dan juga Yahud sahaja. Kami sangat-sangat jelas, penduduk dekat Giza sebagai contoh, bukan hanya terdiri daripada golongan Muslim saja, tapi juga ada rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang menganut agama lain, sebagai contoh Kristian. Tapi kami Muslim bersatu hati menentang perbuatan tak beretika East Degil ni. Saya rasa pakcik yang sememangnya kolot sebab pakcik terlepas pandang. Kami sangat vokal dan bersatu dalam bagi sokongan moral, barang-barang dan juga tenaga untuk saudara-saudara kami dekat Palace tu dengan ataupun di bawah naungan Allahu Akbar. Saya rasa memang betul lah pakcik anggap mereka yang datang ke perhimpunan tu sebagai budak-budak sekolah, sebabnya dalam pemikiran pakcik, diorang ni semua datang hanya untuk laungkan takbir dan juga untuk naikkan sepanduk saja, sedangkan secara realitinya mereka semua sedar apa yang dilalui oleh sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara kita dekat Palace tu, dan itu punca kenapa diorang sanggup untuk bangun pagi, diorang sanggup untuk redah jam, diorang sanggup untuk naik naik LRT, naik kereta api, diorang sanggup untuk naik Grab dan sebagainya semata-mata untuk sampai ke perhimpunan tu. Tambah pula diorang sanggup untuk tinggalkan aktiviti harian diorang semata-mata untuk tunjukkan solidariti mereka kepada saudara-saudara kita yang berada dekat negara sana. Pakcik jangan samakan perhimpunan ni dengan perhimpunan politik. Aku nak tanya korang, aku tak kenal Dr. Musa ni, serius aku cakap. So aku nak tanya dekat korang, dia ni memang ahli politik ke macam mana? Mereka yang datang ke perhimpunan Solidariti ni lebih matang dan lebih berotak daripada apa yang pakcik fikirkan. Senang cerita macam ni lah pakcik. Kalau macam ni punya perangai kan, saya memang takkan dan memang saya tak nak menyumbang dekat Viva Palestina ni, dan saya lagi rela untuk menyumbang dekat Aman Palestin walaupun sekarang ni Aman Palestin sedang disalut ataupun diselubungi kontroversi-kontroversi yang membuatkan kita mungkin kurang yakin dengan Aman Palestin. Tapi pada saya lagi better sebab sekurang-kurangnya CEO Aman Palestin tak hentikan kami daripada melaungkan takbir. Dengan lafaz Allahu Akbar, kami sayangkan saudara-saudara kami dekat mana-mana dekat dunia ni disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kolot? Apa yang mengasingkan diri dengan benda-benda ni semua? Tolong jelaskan pada kami. Anyway, dekat dalam video aku sebelum ni, aku ada beritahu dekat korang, kita bagi peluang untuk pihak penganjur bagi penjelasan pasal apa yang terjadi, dan dekat sini aku nak beritahu dekat korang, aku menyesal dengan apa yang aku cakap. Penjelasan diorang haram mengarut macam budak sekolah. Dan akhir kata pepantun, masuk hutan cari sedara, tapi malang jumpa tapir. Kalau betul ahli syurga, kenapa takut laungan takbir? Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Allahu Akbar.